TV KPM. Didik TV KPM. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Ingat, kita belum menang lagi, jadi sila patuhi segala SOP seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka apabila keluar dan juga menjaga jarak 1 meter. Baik, kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek pendidikan moral, anda cukup beruntung. Kerana apa? Kerana kita ada seorang cikgu yang kami bawakan kepada anda untuk bagi tahu rahsia bagaimana kita nak dapat keputusan yang cemerlang. Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Do the best. Itu dia quote daripada cikgu kita yang berpengalaman sebanyak 24 tahun. Sama umur dengan saya, 24 tahun. Wah. Nak tahu siapakah guru ini? Ini dia, kita ada Cikgu Mageshwari. Apa khabar, cikgu? Baik, thank you. Sihat, cikgu? Oh, sihat-sihat. Selamat sejahtera semua. Ya, nampak tak cikgu ni cukup ceria. Cikgu, saya nak tahulah. Cikgu berpengalaman sebanyak 24 tahun juga, cikgu kan. Ya. Kita tahu apa semangat cikgu sampai ke hari ini, cikgu masih lagi nak, orang kata, mengajar anak-anak murid ni, cikgu? Pendidikan merupakan my ambition. Okey. Memang cita-cita saya daripada kecil dulu memang nak jadi seorang guru. Aha. And then saya sangat berpeluang kerana saya dapat mendidik pelajar saya menjadi tunjang negara. Dia ada nadi negara kita pada masa akan datang. So itu yang memberikan saya cabaran dan juga memberikan saya lebih semangat untuk mengajar pelajar. Itulah orang cakap, kalau kita ada passion, kita ada minat, insya-Allah kita akan bertahan sampai bila, betul cikgu kan? Betul. Okey cikgu, sebelum kita nak mulakan kita punya pembelajaran kita nak minta cikgu untuk ke sini untuk kita melakukan sanitasi. Boleh cikgu? Okey, let's go. Alright, dekat sini kita ada hand sanitizer, jadi cikgu boleh gunakan terlebih dahulu dan selepas itu akan diikuti dengan saya pula. Alright. Okey, kita cuci-cuci sehingga bersih, sebab bukan apa cikgu, kadang-kadang kita tak tahu kita pegang apa semua. Betul, kan, dan kita juga nak minta dijauhkanlah sebarang segala penyakit dan macam-macam, cikgu kan. Okey, kita tahu cikgu mengajar pendidikan moral ini selama 24 tahun. Betul cikgu kan. Dan kita juga nak tahu jugalah pandangan pelajar-pelajar di luar sana mengenai subjek pendidikan moral. Sebab rata-ratanya orang cakap bila pendidikan moral ni senang nak skor. Betul ke cikgu? Dia kata macam tak penting sangat. Tak penting sangat? Siapa cakap tak penting sangat ni? Ini anak marah ni. Kalau nak tahu apa pandangan mereka, jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Let's go. Didik TV KPM. Selamat sejahtera, nama saya Kristalina Scott dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Rekok. Moral adalah subjek kegemaran saya. Moral dapat merealisasikan kesedaran seseorang individu dengan mengamalkan tingkah laku dan nilai-nilai murni di dalam kehidupan harian. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Manggishri, anak perempuan Hari Krishnan dari kelas 4 Dirham. Saya merupakan pelajar moral dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Rekok. Saya suka mata pelajaran pendidikan moral kerana dapat memupuk nilai-nilai murni, dapat menjadikan seseorang individu yang berkeyakinan dan tabah dalam menghadapi segala cabaran dan rintangan dalam kehidupan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Danishwari Murti, pelajar 4 Al-Biduni dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Rekok, Kajang, Selangor. Saya suka belajar pendidikan moral sebab kita boleh mengembangkan pemikiran moral, emosi moral dan amalan moral dalam membuat sesuatu pertimbangan dan keputusan yang selaras dengan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM.
Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek pendidikan moral. Itu nampak shot tu. Cantik bukan? Okey. Para anda semua kita nak bertindak. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek pendidikan moral. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Cara-cara membasuh tangan dengan betul. Tuangkan sabun di telapak tangan dan gosok keseluruhan tangan anda. Ikuti langkah seperti ini selama sekurang-kurangnya 30 saat ke 1 minit. Kemudian, bilas sabun dengan air sehingga bersih dan gunakan siku anda untuk menutup paip air. Gunakan kertas tisu yang tersedia untuk keringkan tangan dan gunakan tisu yang sama untuk membuka pintu bilik air. Jangan lupa untuk membuang tisu yang terpakai dan selamat mencuba. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Kamera datang lagi. Dekat lagi. Okey, kepada anda semua kita dah tahu dah subjek dan juga guru yang apa yang kita nak belajar hari ini, tetapi ada satu lagi kita tak perkenalkan iaitu sekolah pilihan hari ini. Katanya mereka ini pelajar-pelajar terbaik, pelajar-pelajar cemerlang daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko Kajang Selangor. Betul cikgu? Betul. Cantik. Dan siapakah mereka ini? Ini dia, kita nak berkenalan dengan mereka semua. Hello, apa khabar? Selamat sejahtera. Cerialah mereka semua ini cikgu. Okey, kita nak berkenalan dengan mereka. Sila beritahu nama anda dan juga cita-cita anda sebab saya pasti semuanya daripada sekolah yang sama kan cikgu? Betul. Okey, kita mulakan daripada Taruni. Silakan Taruni. Selamat sejahtera. Nama saya Taru Dwi Ignis Soren dari Sekolah SMK Jalan Reko. Awak nak jadi apa cita-cita? Cita-cita guru juga. Oh, the next cikgu mungkin? Yes. Okey, alright. Dan seterusnya, Tarsha. Selamat sejahtera semua. Nama saya Tasha Karunagaran. Saya dari Sekolah SMK Jalan Reko. Cita-cita saya untuk menjadi guru juga. Wah, banyak cikgu ni, pelapis-pelapis cikgu. Bagus-bagus. Okey, seterusnya, Prem. Selamat sejahtera semua. Nama saya Prem Anak Lelaki Nadir. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Reko. Cita-cita saya ialah accountant. Oh, accountant. Okey, nice. Okey, seterusnya, Surya, betul ke? Betul. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Surya Lalaki Mutosami dari SMK Jalan Reko. Saya hendak menjadi polis. Tuan,
Apa khabar Tuan? Tuan, jangan saman saya ya. Okey, baik. Seterusnya, Manisha. Selamat sejahtera, nama saya Manisha, saya dari SMK Jalan Riko. Cita-cita saya ialah accountant. Sama juga dengan Prem. Okey, dan terakhir sekali, siapa namanya? Sanggita kan? Ya. Selamat sejahtera, nama saya Sanggita dari SMK Jalan Riko. Cita-cita saya adalah sebagai accountant. Okey, itu dia. Kita pun dah berkenalan dengan pelajar-pelajar kita, cikgu kan. Ada 3 accountant, 2 cikgu dan juga 1 polis. Okey, saya pasti anda semua dah bersedia untuk kita belajar macam mana kita dapat keputusan cemerlang bagi subjek pendidikan moral ini. Jadi, cikgu sudah bersedia? Sudah. Alright, jom kita mulakan subjek kita. Silakan cikgu. Okay, thank you Akmal. Okay, selamat sejahtera students. How are you all? Apa khabar semua? Khabar baik. Okay, very good. Okay, saya rasa sangat gembira dan sukacita kerana anda semua dapat menghadirkan diri untuk kelas hari ini. Alright, so shall we continue? Yes, teacher. Alright, okay. So hari ini tajuk perbincangan saya adalah berkaitan dengan bidang 6.0 itu jati diri moral, iaitu unit 7 berperi kemanusiaan membentuk masyarakat sejahtera. Yeah. Okey, seperti saya nak bagi tahu, mereka adalah pelajar tingkatan 5 saya tahun ini dan ini merupakan sistem ulang kajilah untuk mereka. Alright? Okey. Okey, jadi saya harap pelajar semua dapat imbas kembali apa yang telah dipelajari tahun lepas. Okey. Alright? Okey. Jadi dalam unit ni, dalam unit 7 ini kita akan mempelajari apakah maksud peri kemanusiaan. Perlakuan peri kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat, maknanya apakah cara-cara perlakuan atau apakah contoh-contoh perlakuan peri kemanusiaan. And then ketiga adalah kepentingan berperi kemanusiaan, apakah kebaikan, apakah faedah. Ya, dan juga kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ini merupakan implikasi. Kadang-kadang kita akan dapat soalan di mana pelajar akan ditanya kesan ataupun implikasi. Maksudnya maksudnya samalah. Okey. Jadi dan akhir sekali saya akan tanya pada pelajar apakah perasaan yang akan anda dapat di akhir perbincangan tentang tajuk peri kemanusiaan ini. Okey, ini merupakan satu tajuk yang mana dia akan mendekati dia sangat-sangat mendekati diri seseorang individu. Alright? Okey. Seterusnya, okey, bagaimanakah anda mengamalkan sikap berperi kemanusiaan dalam membantu golongan yang memerlukan? Jadi di bawah tajuk ini kita ada 5 nilai. Okey, 5 nilai yang mana memang dia sesuai dengan tajuk berperi kemanusiaan. Okey, iaitu nilai kasih sayang, baik hati, hema tinggi, kepercayaan kepada Tuhan dan juga berterima kasih. Okey, Daruni, kenapa kasih sayang, nilai kasih sayang ini sesuai untuk tajuk ini? Jawab. Okey, Daruni sure boleh jawab. Okey, cuba Daruni. Okey. Yes, teacher. Ada orang call, Taruni, ada orang call. Silent phone, ada orang call tu. Okey, Taruni, go ahead. Kasih sayang memang sebab kalau ada kasih sayang, kita kan kena kasih sayang diri sendiri. Yeah. So It's okay. Tak apa. Cuba. Dia tak ada salah, tak ada betul kan? Ini pandangan awak sendiri. Kenapa kasih sayang itu penting, betul cikgu? Ya. Yeah. Okay, ada yang lain nak cuba? Yeah. Okay, Daruni, thank you. Good. Okay, thank you Daruni. Ada yang lain nak cuba? Okey, Darsha? Cikgu, saya nak cuba boleh? Siapa? Surya? Siapa tu angkat tangan? Ya, saya cikgu. Okey, Surya. Cuba. Kasih sayang merupakan sesuatu sifat yang amat mulia. Okay, jadi kenapa? Yang perlu... Ya, teruskan Surya. Yang perlu? Yang perlu ada pada diri seseorang. Okey, jadi apa kesesuaian dengan sikap berperi kemanusiaan ni? Ya. Sikap berperi kemanusiaan ni adalah sesuatu yang amat penting untuk seseorang manusia. Dan ia menunjukkan sifat mulia dia dan yang sifat seperti tolong menolong. Very good. Yes. Itu yang saya nak dengar dan tadi. Baik hati. Okey, walaupun saya tak masuk lagi intipati kepada tajuk
Okey, tajuk. Okey, tetapi pelajar dapat dia mengenal pasti nilai itu dan dicuba kaitkan. Okey, thank you very much Surya. Dia macam kasih saya contoh macam cikgu sayangkan kepada anak muridnya. Yes, right. Okey, betul-betul. Berperasaan sayang. Perasaan cinta. Jadi tak semestinya kepada manusia saja. Betul. Kepada alam sekitar, sayang kepada binatang. Okey, baik hati merupakan satu sikap yang mana sikap mulia dalam diri seseorang individu. Ya, cikgu cakap pasal saya ke baik hati? Mungkin, yes. Mungkin. Sebab saya tak nampak lagi. Okey. Alright. Okey, so hema tinggi dekat sini maksudnya dari segi sikap perlakuan. Okey, perlakuan adab sopan. Kerana nilai hema tinggi ni sangat penting di mana dia akan menunjukkan ciri-ciri seorang individu sama ada mereka ni bersopan santun ke, beradab. Okay, ada tata susila. Okay, adakah mereka ni menggunakan perkataan-perkataan yang sensitif, keji, hina dan sebagainya. Okay, nilai kepercayaan kepada Tuhan ini merupakan satu nilai yang mana seseorang yang mengamalkan sikap peri kemanusiaan ini dalam diri dia sudah ada nilai Tuhan itu. Nilai kepercayaan kepada Tuhan yang mana satu nilai yang sangat-sangat agung, satu sifat yang sangat mulia dalam diri seseorang kerana untuk membantu ataupun untuk mempunyai sikap peri kemanusiaan ini must be dalam highest level. Okey. Yang seterusnya berterima kasih. Berterima kasih ni kepada mereka yang mendapat bantuan. Kepada mereka yang kita kasihi. Okey. Jadi mereka rasa apa? Mereka rasa dihormati, mereka rasa disayangi, sikap bersyukur mereka. Okey. Jadi 5 nilai ini sangat sesuai untuk tajuk sikap berperi kemanusiaan. Okey. Saya teruskan. Silakan cikgu. Okey, apa itu peri kemanusiaan? Sekarang baru kita masuk kepada definisi ataupun maksud peri kemanusiaan itu adalah sifat wajar. Okey. Let it make it interesting. Okey, Prem, tolong baca Prem. Ya. Definisi peri kemanusiaan ni apa? Tolong baca. Definisi peri kemanusiaan ialah sifat wajar yang perlu ada pada seseorang seperti tolong-menolong, baik hati, bertimbang rasa dan sikap mengasihani. Tindakan ini berasaskan kepada pemikiran yang rasional terhadap manusia, haiwan dan alam sekitar. Perlakuan peri kemanusiaan akan dapat membentuk masyarakat yang sejahtera. Okey. Okey, terima kasih Prem. Okey, ini adalah definisi sikap ataupun definisi peri kemanusiaan di mana yang mana kita nak highlight sini adalah tolong menolong. Okey. Alright. Baik hati, bertimbang rasa. Okey, sikap mengasihani. Okey, di samping nilai sikap-sikap ni ada lagi sikap-sikap yang mulia yang lain yang boleh dimasukkan dalam aspek peri kemanusiaan. Okey. Okey, ini merupakan contoh-contoh perlakuan berperi kemanusiaan. Saya ada bagi 8 contoh. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Okey. Yang pertama sekali adalah menyantuni golongan OKU. Apa itu OKU? Sanggita? Orang kurang upaya. Okey, golongan kurang upaya. Okey, golongan kurang berupaya ni can be sama ada cacat pendengaran, cacat penglihatan, okey, cacat dari segi anggota fizikal. Okey, jadi bagaimana kita menyantuni golongan OKU? Okey, boleh tak Manisha beri saya contoh macam bagaimana kita akan menyantuni golongan OKU? Satu contoh. Kita tidak berhentikan kereta di tempat parking OKU. Alright, very good. Ya, kadang-kadang kita akan nampak situasi di mana dia ada logo untuk OKU, kereta kursi roda tu. Tetapi apa yang berlaku ada kita yang tidak, kita kata seorang yang mementingkan diri sendiri, parking. Okey, jadi dekat sini itu satu contoh bagaimana kita boleh menyantuni golongan OKU. Okey, menghormati orang bawahan. Okey, menghormati orang bawahan ni siapa nak cuba? Ya. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Faham tak apa tu? Okey, Manisha. Okey, cuba Manisha. Orang yang berpangkat rendah. Very good. Okey, orang menghormati orang bawahan ni bermaksud contohnya majikan menghormati pekerja dia. Dia sama ada dari segi contohnya dari segi kenaikan pangkat ke ataupun dari segi memberikan keselesaan di tempat kerja. Okey, itu menghormati orang bawahan. Okey, mencintai alam sekitar.
Okey, ini merupakan satu aspek yang sangat besar dalam pendidikan moral sebenarnya. Kita banyak bincang tentang isu alam sekitar. Jadi dari segi berperi kemanusiaan dalam aspek alam sekitar ini, contohnya kita tidak mencemarkan alam sekitar. Apa saja kegiatan ataupun aktiviti yang mana boleh mencemarkan alam sekitar. Contohnya pembakaran secara terbuka, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai. Okey, apa lagi? Ada banyak pembalakan secara tidak terkawal. Okey, ini semua. Jadi walaupun sebab itu saya kata konsep berperi kemanusiaan ini bukan saja untuk manusia saja. Yang mana dia merangkumi alam sekitar dan juga haiwan. Okey. Membantu mangsa bencana alam. Okey. Pelajar, berikan saya satu contoh situasi yang berlaku saya rasa baru-baru ini. Ya. Okey. Yang berkaitan dengan bencana alam. Apa yang berlaku di Malaysia? Cuba. Siapa nak cuba? Yang berlaku dekat Kajang lah, contoh. Yang berlaku dekat Kajang. Sanggita. Okey. Banjir. Okey, ini satu kejadian banjir kilat. Banjir kilat. Yang merupakan satu daripada aspek bencana alam. Jadi dari aspek peri kemanusiaan ini juga di mana bagaimana kita boleh membantu mangsa-mangsa bencana alam. Contohnya bukan saja banjir kilat, mungkin tanah runtuh, gempa bumi, kejadian tsunami. Okey. Okay. Tidak melakukan keganasan atau penderaan. Okey, dari aspek berperi kemanusiaan ini banyak situasi ataupun kita pernah dengar banyak cerita. Kes dera semua. Kes dera yang mana every day, practically dalam surat khabar ke dalam media sosial ke yang mana kita akan dengar. Setiap hari ada. Contohnya seperti penderaan kanak-kanak, pembuangan bayi. Penderaan for example, katakan even orang gaji ke ataupun pekerja asing ke, yang mana yang melibatkan dari segi keganasan dan juga penderaan. Mempunyai rasa empati dan simpati kepada mereka yang ditimpa musibah. Okey, boleh tak bagi tahu saya pelajar apa yang dimaksudkan dengan musibah dekat sini? Mereka yang ditimpa musibah. Bagi saya contoh. Boleh tak? Suria? Contohnya orang yang tidak bernasib baik. Contoh? Seperti apa? Contohnya yang mengalami bencana atau yang kalau bencana dah masuk dalam nombor 4, membantu mangsa bencana alam. Okey, yang ini mereka yang ditimpa musibah. Yang mempunyai kesusahan. Lagi? Yang memerlukan bantuan daripada orang lain. Itu dah masuk nombor 8. Okey, nama. It's a good try, Surya. Thank you. Okey, thank you, Surya. Thank you, Surya. Okey, mereka yang ditimpa musibah dekat sini contohnya mungkin mengalami kebakaran. Okey, mangsa kebakaran. Okey, macam mangsa bencana alam is different, lain. Okey. Okey, mereka yang ditimpa musibah termasuk dari segi kemalangan. Betul. Okey, dalam aspek kemalangan contohnya apa yang berlaku sekarang adalah bila berlaku kemalangan di jalan raya ataupun highway, tiba-tiba jam. Kenapa? Orang sibuk nak ambil gambar dan video dan sebagainya. Story, cikgu nak story. Nak ambil story, nak upload story dalam status. Okey. Dan jadi maknanya tidak ada naluri, okey, ataupun rasa empati terhadap mangsa yang mengalami kemalangan tersebut. Okey. Okey, yang nombor 7, membantu golongan gelandangan. Okey. Siapa tahu apa itu golongan gelandangan? Beri saya contoh golongan gelandangan. Okey, yes, Manisha. Okey, lepas ni Prem Orang yang tiada rumah. Okey. Lagi contoh, Prem. Thank you sangat, Manisha. Orang yang mempunyai pekerja atau tempat tinggal yang tidak tetap. Okey, contohnya macam buruh yang datang ke negara kita. Okey, golongan gelandangan. Okey, thank you, Prem. Okey, golongan gelandangan contohnya mereka ni yang tidak ada tempat tinggal tetap. Okey, mereka terpaksa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yes. Dan ada kadang-kadang kita dapat situasi yang mana mereka hanya tidur di tepi pavement. Okey, pavement jalan raya ataupun di dalam culvert. Okey. Jadi ini merupakan membantu dari segi aspek contoh perlakuan peri kemanusiaan adalah membantu golongan gelandangan. Contohnya memberi makanan, selimut, even selimut. Okay, tilam-tilam lama tu kan. Okey, tilam lama, selimut, even baju, whatever yang kita boleh memberi bantuan kepada mereka. Kita bagi kan? Yes. Yang ke-8 adalah membantu golongan miskin atau mereka yang memerlukan. Ini golongan miskin tadi seperti contoh tadi Surya beritahu. Okey, membantu golongan miskin mungkin mereka dari
tak cukup makanan, tak cukup pakaian. Tapi mereka ada tempat tinggal tetapi dalam keadaan papa kedana. Okay, mungkin dia, contoh sekarang masa COVID-19 ni, ramai yang kehilangan kerja. Contoh, right? Okay, jadi apa yang berlaku kepada mereka? Mereka kehilangan punca pendapatan. Okay, jadi mereka ni boleh dikategorikan dalam golongan miskin. Jadi sekiranya kita boleh dapat membantu mereka, itu sudah masuk dalam konsep berperi kemanusiaan. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh, Cikgu. Alright, silakan. thank you. Okey. Kepentingan sikap berperi kemanusiaan. Kenapa kita perlu mengamalkan sikap berperi kemanusiaan ini? Kenapa pentingnya? Okey. Prem, tolong baca yang pertama. Silakan, Prem. Menjamin keselamatan dan keharmonian masyarakat. Okey, menjamin keselamatan dan keharmonian masyarakat. For example, katakan kita boleh ambil contoh boleh mengurangkan kes-kes jenayah. Ya. Sekiranya kita ada keprihatinan. Betul. Dan berperi kemanusiaan. Yes, betul. Ya. Okey. Jadi dekat sini kita dapat mengurangkan dari segi kes kejenayah, okey, membentuk keselamatan contohnya dari segi aspek undang-undang. Contohnya masalah kata penderaan dan sebagainya boleh dikurangkan. Okey, membantu mereka yang tidak bernasib baik. Tadi contoh kan saya dah bagi kan. Contoh perlakuan tadi untuk mangsa bencana alam, mereka yang mengalami musibah, okey. Jadi ini dapat membantu mereka yang tidak bernasib baik. Mewujudkan rasa kekitaan dalam masyarakat. Kekitaan dekat sini bila kita tolong menolong. Ya. Bila kita bekerjasama di antara satu sama lain. Okey. Sudah masuk dalam rasa kekitaan. Okey. Yang seterusnya, menjalin hubungan yang baik dalam masyarakat. Bila kita membantu di antara satu sama lain, kita dapat mengeratkan lagi hubungan. Okey, walaupun dia tidak kira kaum ataupun bangsa. Bila sudah ada naluri ingin membantu someone, okey, jadi ini dapat menjalin hubungan yang baik. Dan lahir sekali adalah persepakatan dapat diperkukuhkan. Ini lebih kurang sama dengan dari segi hubungan yang dijalinkan secara harmoni. Okey, jadi ini di antara kepentingan sikap berperi kemanusiaan ini. Jadi dari segi bagaimana mereka nak bantu, it depend. Okey, contoh boleh tak Darsha bagi apa contoh bantuan yang biasanya kita boleh beri kepada orang yang memerlukan? Kita boleh memberi makanan dari segi makanan, dari segi pakaian, minuman, makanan, pakaian dan juga jika boleh kita juga boleh memberikan tempat perlindungan yang sesuai bagi mereka. Sekiranya kita mampu. Okey, Darsha, thank you Darsha. Okey, contohnya biasanya kepada mangsa bencana alam yang berlaku baru-baru ini tentang banjir kilat. Okey, jadi apa yang berlaku adalah bagaimana kita boleh membantu mereka, of course dari segi memberi bantuan makanan, pakaian, okey, mungkin dari segi katakan air mineral, air yang bersih. Okey, mungkin kita tidak mampu untuk menyediakan tempat tinggal tetapi kita boleh memberikan bantuan seperti yang ini. Okey, and very importantly yang sangat penting adalah juga sokongan moral. Okey, kita boleh memberikan sangat-sangat penting memberikan mereka motivasi, memberikan sokongan moral. Tak semestinya dalam bentuk kebendaan, tetapi kalau kita tak mampu nak beri dalam bentuk kebendaan, at least with nice words. Betul. Okey, kita memberikan mereka sokongan moral. Moral ini support. Jadi ini akan memberikan mereka semangat untuk tidak putus asa. Okey, dari segi kehidupan. Okey. Jadi boleh faham pelajar? Okey, pelajar semua faham ke? Ada apa-apa soalan yang nak tanya kepada cikgu? Semua okey? Okey, semua okey cikgu? Okey. So, saya pun ada pelajar daripada sekolah saya yang mana mereka pun mengalami masalah. Mereka merupakan viktim mangsa pada bencana alam juga bila baru-baru ini berlaku. Jadi pihak sekolah sama-sama memberi bantuan dari segi kebendaan, dari segi kewangan. Okey, jadi kalau kita boleh buat something, sesuatu kepada mereka yang memerlukan, that's really a blessing daripada Tuhan. Betul cikgu kan. Ni orang cakap buat baik dibalas baik. Betul. Kan cikgu? Buat baik dibalas baik. Betul. Buat jahat dibalas. Pandailah sambung. Tahu-tahulah. Okey. Okey, seterusnya cikgu. Boleh cikgu? Okey. Last kali dalam kita punya tajuk hari ini adalah tentang kesan ataupun implikasi sekiranya kita mengabaikan sikap berperi kemanusiaan. Betul. Okey. Apa yang akan berlaku bila kita abaikan sikap berperi kemanusiaan. Jadi saya rasa sebab dalam bahagian tajuk yang ini ada lebih kurang 10 benda yang perkara yang saya perlu bincangkan. Okey, saya rasa saya akan sambung
Oh, cikgu nak sambung bila? Selepas ni ke? Wah, cikgu macam tahu je kita nak berhenti rehat. Siapa beritahu cikgu? Sebab Syaza. Sebab ada banyak perkara yang perlu saya bincangkan dekat sini. Saya takut dia break. Okey, baik pada anda semua jangan ke mana. Selepas ini kita akan berbincang mengenai ini. Kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan. Ini sangat-sangat penting ya. Jadi kepada anda semua jangan terlepas selepas ini di dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Tahukah anda? Terdapat 2,700 bahasa dengan lebih daripada 7,000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di China dianggarkan mengetahui lebih daripada 8,000 simbol. Jika anda ingin membaca surat khabar bahasa Mandarin, anda harus mengetahui lebih daripada 3,000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juruterbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan, diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Pernah tak terfikir bagaimana ringgit Malaysia menjadi mata wang yang digunakan sekarang? Berikut adalah beberapa fakta pantas mengenai ringgit Malaysia. Sejak Ogos 1975, mata wang Malaysia mula mengguna pakai nama ringgit secara rasmi. Walau bagaimanapun, ia masih disebut sebagai dolar dalam bahasa Inggeris. Malah, simbol dolar terus digunakan pada wang kertas kita. Pada tahun 1993, simbol ringgit Malaysia iaitu RM mula dicetak pada duit kertas dan menjadi simbol rasmi mata wang negara. Antara lain, simbol RM juga digunakan untuk membezakan mata wang Malaysia dengan mata wang negara Brunei yang turut mengguna pakai istilah ringgit. Didik TV KPM. Masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, pada anda semua macam mana? Okey ke? Adakah kita still on the right track untuk subjek pendidikan moral? Okey? Bagus. Okey, pelajar-pelajar daripada SMK Jalan Reko. Okey ke? Okey. Okey. Semua macam okey. Okey, cikgu, jom. Kita sambung ni kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan. Silakan cikgu. Okey, thank you Akmal. Alright. Okey, kita masuk kepada segmen terakhir untuk tajuk unit ni iaitu kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan. Yeah. Okey, bila saya guna perkataan kesan ni, just please remember implikasi pun merupakan satu daripada kesan. Yep. Okey. So ada 10 kesan dekat sini, saya akan bacakan secara fast. Okey, dan saya akan terangkan beberapa sebab saya lebih mementingkan bahagian teknik menjawab. Okey. Okey, jurang komunikasi dan nilai kehidupan terjejas. Maknanya dekat sini tidak ada empati atau perasaan simpati terhadap individu, terhadap insan manusia. Okey? And then kita menyebabkan bebanan kos kepada kerajaan. Okey, bila kita terpaksa, contohnya lah, for example, katakan pembuangan sisa toksik ke dalam sungai, menyebabkan pencemaran sungai, menjejaskan pengambilan air. Dan apa yang berlaku, kerajaan terpaksa belanja berjuta-juta ringgit untuk membersihkan sungai tersebut. Okey? Hilang maruah diri.
Okey, bila kita menggunakan perkataan-perkataan yang contohnya kasar atau kesat kepada contohnya golongan OKU. Okey, tidak menghormati seseorang, okey, atau perbuatan itu sendiri contohnya buat penderaan, pembunuhan dan sebagainya, ini boleh menyebabkan imej diri itu akan terjejas. Betul. Okey. Okey, mementingkan diri sendiri dan materialistik, mementingkan terlalu kebendaan. Okey, yang mana don't care buat alam sekitar, for instance. Okey, yang buat pembalakan secara haram, pembalakan secara tidak terkawal. Jadi mereka ini terlampau mementingkan kebendaan, duit. Okey, jadi mereka tidak mementingkan tentang alam sekitar. Okey, kebajikan warga tua terabai. Ini contohnya penghantaran ibu bapa yang dah tua ke rumah orang tua, contohnya. Itu saya tak setuju, cikgu. Ya. Okey, ini banyak berlaku kerana dia kata bebanan. Okey, beban kerja, tiada pembantu rumah. Okey. Memang kita tidak mahu that aspect. Menzalimi haiwan dan tumbuhan, ini penderaan ataupun pembunuhan terhadap haiwan-haiwan. Okey, yang dijadikan sebagai delikasi, okey, sebagai makanan eksotik. Okey, dan juga kepada tumbuhan yang merupakan, kita tidak boleh memusnahkan flora dan fauna yang merupakan, that's actually nadi dunia actually. It's lung, we call it lung greens. Okay, especially tumbuh-tumbuhan lah. Okay. Pegangan agama dan nilai moral dalam kehidupan menjadi goyah. Okay, that means mereka ni yang menjalankan, mereka yang tidak mengamalkan sikap peri kemanusiaan ini, saya rasa mereka ni dari segi didikan agama terlampau sedikit ataupun memang tidak melalui pendidikan agama. Yang betul. Mereka tidak tahu mementingkan, okay, dari segi ajaran Tuhan, kita tidak boleh menzalimi sesuatu. Alright? Okey, dan mengancam keselamatan dan kesihatan golongan yang terabai, tekanan jiwa dan emosi akan terabai dan juga menjejaskan ekosistem. Okey, ini merupakan beberapa kesan pengabaian. Actually ada banyak lagi kalau kita nak kupas kembali ya. Tapi ini merupakan beberapa implikasi terhadap sekiranya kita mengabai. Kita tidak mementingkan sikap peri kemanusiaan. Okey. Jadi lepas ni kita akan masuk kepada bahagian teknik menjawab. Okey, ini beberapa contoh gambar kesan pengabaian sikap peri kemanusiaan contohnya ya. Dan pelajar boleh tengok dalam buku teks. Buku teks tingkatan 4 ada banyak gambar-gambar yang berkaitan dengan apakah kesan-kesan ataupun gambar-gambar yang berkaitan dengan sikap peri kemanusiaan. Okey. Okey, adakah anda sudah sedia untuk uji minda pelajar? Sudah, cikgu. Mereka sudah bersedia pada pagi tadi. Okey, jadi kita akan masuk kepada sesi uji minda. Alright, let's go. Okey, seperti yang mana pelajar-pelajar di studio dan juga pelajar di rumah, okey. Bahagian soalan untuk SPM ni dia ada 3 bahagian, itu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, bahagian A merangkumi latihan struktur, soalan struktur yang mana merangkumi 5 soalan struktur. Jadi hari ini saya nak tunjukkan saya akan mengambil kesempatan untuk menerangkan 2 soalan struktur sebenarnya. Okey. Okey, yang pertama ni, okey, Manisha tolong baca Manisha. Silakan Manisha. Sempena bulan Ramadan sebanyakan hotel dan badan persendirian akan berlumba-lumba mengadakan majlis berbuka puasa. Anak-anak yatim akan dirayakan dalam majlis ini. Okey. Ini saya rasa bukan saja semasa sambutan Hari Raya, even sambutan Hari Deepawali, Tahun Baru Cina dan juga Christmas. Okey, di mana ada badan-badan NGOs, ada even families yang mana mereka ni ingin meraikan kanak-kanak anak-anak yatim ini. Okey. Dan soalan dia, okey, dalam bentuk bahagian latihan struktur ni, soalan struktur ni biasanya ada pembahagian soalan. Okey. Okey. Contoh soalan saya letak sini nombor 1, 2, 3 biasanya A, B, C lah. Alright? Okey, dan dia ada pembahagian markah mungkin 3 markah, 4 markah yang merangkumi keseluruhan soalan ni adalah 10 markah. Okey. Okey, jadi maknanya katakan ni soalan nombor 1, A adalah 3 markah, B 4 markah, C 3 markah, jadi 10 markah. Jadi kita ada 5 soalan struktur. Okey, kita tengok pada soalan pertama dulu. Okey, pada pendapat anda, mengapakah anak yatim diraikan pada majlis seperti ini? Okey, 3 markah dekat sini. Okey, walaupun dalam soalan tidak dinyatakan berapa, berikan 3 pendapat. Okey, walaupun tidak dinyatakan, automatically pelajar perlu tahu. Okey, bila ditengok pada sesi markah ni, dia tahu dia kena tulis 3 pendapat. Okey, jadi bila pelajar menjawab, dia perlu tahu dari segi, okey, kena tengok markah, berapakah markah yang diperlukan. Jadi pelajar kena tahu berapa perlu dia tulis. Berapa banyak fakta yang perlu ditulis. Okey? Okey. Prem. Tolong jawab soalan pertama, Prem.
Cikgu dalam jawapan yang lengkap ke? No, atau terus jawapan? Terus jawab. Bagi Terus jawapan. jawab. Ya, terus jawab. Okey. Supaya mereka tidak berasa tersisih. Okey, mereka tidak terasa tersisih, diasingkan, disingkirkan. Okay, they feel like together. Yeah. Okay. Okay. Apa lagi? Okay. Sorry, Darsha. Apa contoh lain, Darsha? Kenapa? Teacher, untuk menggembirakan mereka pada hari istimewa tu. Okey, very good. Untuk menggembirakan perasaan mereka. Sebab mereka ni adalah anak yatim. Betul. Mungkin mereka tidak ada family, mereka tidak ada keluarga, jadi mereka rasa macam bersendirian. Yeah. Okey, jadi mereka rasa gembira bila mereka diraikan. Betul. Okey. Saya pergi pada soalan dulu dan saya akan tunjukkan pada skema dia. Boleh, cikgu. Alright, okey. Soalan nombor 2. Huraikan nilai yang diamalkan oleh pihak yang menganjurkan majlis seperti ini. Okey, dalam soalan nombor 2 ni, huraikan nilai. Jadi soalan ni pelajar dihendaki untuk menulis nilai. Dan markah adalah 4 markah. Jadi dekat sini pelajar berapa nilai yang perlu ditulis? Surya? 2, cikgu. 2. Lagi 2 markah daripada mana? 2 nilai dan 2 uraian. Okey, very good. Jadi, itu soalan ini, bila ditanya nilai, huraikan nilai 4 markah, pelajar perlu tulis 2 nilai dan 2 huraian. Okey. Daruni, nilai apa Daruni? Bagi saya 1 nilai yang sesuai. Cikgu, nilai baik hati. Okey, nilai baik hati. Okey, kalau huraian bagaimana awak akan tulis huraian untuk baik hati ni? Pihak pengajuh majlis mempunyai hati yang mulia untuk mengembirakan mereka yang tidak bernasib baik. Okey, so dekat sini dalam aspek soalan nombor 2 ini, bila ditanya nilai, pelajar akan tulis nilai. Okay, nilai baik hati, full stop. Okey, huraian dia akan mesti tulis dengan watak dulu. Okey. Watak, jadi watak dalam soalan ni siapa? Pihak NGO. Pihak NGO ataupun pengacara, penganjur, hotel dan badan persendirian adalah pihak NGO. Okey. Okey, jadi dia kena tulis watak tu ataupun pihak yang menganjurkan majlis. Jadi dia kena tulis watak pihak yang menganjurkan majlis itu bersikap mulia. Ya. Cikgu, saya rasa itu merupakan salah satu tips and tricks kan? Cara untuk menjawab, jangan lupa untuk meletakkan watak. Watak. Jadi nilai pelajar dia akan tulis dalam 2 ayat. Ya. Nilai baik hati, full stop, and dia akan mula dengan watak. Okay, pihak penganjur majlis mempunyai sikap mulia dalam untuk menggembirakan hati anak-anak yatim. So dia dah lengkap. Okey, jadi dia baru dapat 2 markah. Alright. Okey, saya teruskan kepada soalan nombor 3. Silakan. Okey, jelaskan kebaikan kita melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey, apakah faedah, kebaikan, kelebihan? Okey. Jadi kadang-kadang pelajar ni terlampau stigma, di mana dia hanya akan hafal kebaikan. Jadi bila kita bagi perkataan lain, contoh faedah ke, dia dah tak tahu. Dia jam. Dia tak tahu. Okey. So jadi dekat sini kebaikan, faedah, kepentingan. Okey. Siapa nak cuba soalan nombor 3? Ya, Taruni. Taruni. Okey, lepas ni Sanggita Sanggita okey, standby Dapat menjadi teladan kepada orang lain. Dapat menjadi teladan kepada orang lain. Dapat jadi teladan kepada orang lain. Okey, itu maknanya kebaikan pada diri sendiri. Okey, bila kita membuat sesuatu, perkara yang baik, dia menjadi contoh kepada orang lain. Okey, supaya kita pun patut melakukan perbuatan yang baik. Okey, apa lagi kebaikan lain? Ya, Sanggita. Silakan. Dapat membantu orang yang kesusahan. Okey, dapat membantu orang yang dalam kesusahan. Okey, itu kebaikan. Jadi dekat sini ada 3 markah, jadi pelajar perlu tulis 3 fakta, 3 kebaikan. Okay. Kalau diperlukan katakan huraian, jelaskan kebaikan dekat sini. It could be also katakan mereka memberikan huraian, contohnya dapat memberi bantuan kepada orang yang susah, contohnya bagi kepada mangsa bencana alam. Okay. So dari sini 3 markah. Okay. So ini merupakan satu contoh soalan struktur yang mana kita akan dapat banyak contoh. For example, ada soalan yang ditanya, apakah perasaan anda? Okey, dia akan tanya, apakah perasaan anda setelah melihat gambar? Contohnya saya beri gambar kan. Jadi pelajar kena jelaskan perasaan mereka. Why mereka rasa gembira atau mereka rasa sedih. Mereka perlu memberi alasan. Jadi ini dah masuk dalam kita punya emosi moral. Emosi moral. Okey. Jadi kita masuk seterusnya. Ini adalah contoh jawapan
Okey, jawapan pelajar yang mana mereka boleh katakan 3 markah tadi kan? Alright. Okey, jadi supaya mereka tidak berasa tersisih, okey 1 markah. Okey. Jadi untuk jawapan pelajar, dia tidak ada satu jawapan yang contohnya yang tetap. Jadi pelajar boleh menjawab mengikut rasional mereka dan asalkan jawapan tu boleh diterima. Okey. Okay, jadi there is no fix jawapan lah. Okey, jadi dekat sini pelajar perlu tulis. Masalahnya pelajar kita kadang-kadang dia rasa macam susah soalan dan mereka tidak jawab. Jadi mereka kena cuba. They have to write the answer. Okey. Okey, ini satu lagi contoh soalan struktur. Contoh yang kedua. Okey, kita nampak gambar. Okey, apa gambar yang awak nampak dekat sini, pelajar? Kalau saya nampak banjir, cikgu. Banjir kilat. Banjir kilat. Yang gambar kedua tu gambar apa? Gambar yang pertama tu, cikgu. Gambar pertama tu gambar banjir kilat. Okey. Betul. Yang gambar kedua ni? Yang gambar kedua tu saya tak nampak, cikgu. Tak nampak. Sama juga, cikgu. Banjir. Tapi situasi? Tempat? Satu di rumah. Betul ke rumah tu? Ini satu keadaan di rumah bila berlakunya banjir kilat. Nampak tak ada budak kecil tu kena tengah angkat kerusi plastik? Nampak? Saya tak nampak budak tu, cikgu. Saya nampak kerusi plastik warna merah kerusi je. Plastik, lepas tu ada yang angkat macam almari dan sebagainya. Ini dalam situasi bila banjir berlaku di dalam rumah. Ya. Ini situasi di rumah, ini di jalan raya. Nampak kereta semua dah tenggelam, separuh tenggelam. Okey. Gambar di atas menunjukkan kejadian banjir kilat yang pernah berlaku di negara kita. Okey, dan dekat bahagian soalan ni ada 4 pembahagian soalan kecil. Okey. A, B, C, D. Tapi tadi contoh yang soalan pertama tadi, 3 saja. Tetapi merangkumi 10 markah juga. 10 markah. Okey. Sama juga dengan soalan ini pun 10 markah juga. Ya. Okey, 4, 2, 2, 2. Okey. So, terangkan 2 implikasi banjir kilat. Biasanya sometimes fakta soalan yang dikeluarkan dalam exam, contohnya kita belum lagi duduk SPM, SKSSM ya, baru tahun ini. Okey, so kita tak tahu lagi bentuk format ataupun macam bentuk mana soalan. Yes, tetapi apa pun bila pelajar dah faham tentang konsep ataupun kandungan akademik tajuk tersebut, saya rasa soalan yang berkaitan dengan isu tentang tajuk itu mesti tak ada masalah. Jadi mereka mesti peka kepada isu-isu semasa yang berkaitan dengan tajuk. Okey. Ini dalam konsep peri kemanusiaan ni bila saya kata mangsa bencana alam kan kita perlu membantu mangsa bencana alam. So ini satu contoh bencana alam. Okey. Banjir kilat. Banjir kilat. Jadi terangkan 2 implikasi banjir kilat. Ya. Okey, Sanggita, apa 2 implikasi banjir kilat? Banjir dapat merosakkan harta benda. Okey, harta benda musnah. Ya. Okey, rumah tempat tinggal mereka kehilangan harta benda musnah, mungkin boleh juga menyebabkan kehilangan nyawa. Ya, boleh mendapat penyakit. Ya. Dan soalan ini adalah 4 markah. 4 markah. Terangkan 2 implikasi banjir kilat, maknanya pelajar akan berikan implikasi dan dia akan beri huraian. Okey. Okey, contohnya merosakkan harta benda. Merosakkan harta benda, pelajar akan dapat 1 markah lah. Okey. Okey, dan dia akan terangkan bagaimana dia boleh menyebabkan bila harta benda ni merosakkan harta benda, apa implikasi dia. Okey, terpaksa menanggung kos kerugian yang besar. Jadi dia dapat huraian dia. 1 lagi markah. Okey, contohnya menyebabkan penyakit berbahaya akibat daripada banjir kilat ni. Betul tak? Mungkin kerana apa? Kerana menggunakan sumber air yang tercemar. Jadi dekat sini dia 1+1. Okey, ketidakselesaan masyarakat kan. Sebab kenapa ketidakselesaan? Sebab mereka terpaksa, ada yang terpaksa berpindah randah. Okay, mereka terpaksa tinggalkan rumah mereka tu kerana banjir, kerosakan, they have to find another place. Okey, dan dalam contohnya keadaan cemas, mereka sentiasa berada dalam keadaan cemas dan takut. Bila hujan lebat saja, tak tahu hari ini banjir ke tak. Betul. You see, mereka tidak akan dapat hidup dalam situasi yang normal. Happy. Yes, betul. Dan bila nampak hujan sikit pun mereka akan rasa takut. Okey. Sorry. Nyatakan 2 bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir. Sebab tu saya tanya pelajar tadi, apakah bentuk bantuan yang boleh kita beri kepada contohnya mangsa bencana alam, for example. Okey. Okey, apa contoh? Taruni? Bantuan kebenaran, contohnya pakaian, makanan. Okey. Bantuan pakaian, makanan, kewangan. Okey, itu contoh. Dan cadangkan 2 cara untuk mengatasi masalah banjir. Pelajar perlu berikan 2 cadangan. Bagaimana kita boleh mengatasi masalah banjir ini? Okey, dan juga jelaskan nilai yang telah ditunjukkan oleh anggota masyarakat yang memberi bantuan. Jadi pelajar perlu hanya tulis nilai sahaja, tak perlu huraian.
Sebab dia dah minta saya jelaskan nilai 2 markah. Okey? Ataupun jelaskan dekat sini pelajar akan tulis 1 nilai dan huraian. Okey, kalau katakan nyatakan nilai, kalau katakan 2 markah, pelajar akan tulis 2 nilai sahaja. Jadi nyatakan, jelaskan lain. Nyatakan, dia perlu nyatakan saja nilai. Kalau jelaskan dia kena huraian sekali. Okey, saya contoh. Okey, ini adalah contoh bahagian B, soalan latihan esei. Okey, latihan esei yang mana berlakunya kanak-kanak dieksploitasi untuk jadikan sebagai peminta sedekah. Alright. Okey. Soalan dia, bagaimanakah pengamalan nilai murni dapat membantu mencegah perlakuan tidak berperi kemanusiaan seperti eksploitasi kanak-kanak? Berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari. Okay, ini merupakan soalan bahagian esei yang mana pelajar perlu menulis dalam bentuk esei yang mana 10 markah. Maksudnya macam mana cikgu? Contoh 5 ke? Ya, macam mana? Kalau kan dah 10 markah kan? Jadi macam mana dia nak Okey, buat 10 markah dekat sini sebab soalan ditanya, berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai yang dipelajari. Okey, ataupun nilai universal. Jadi pelajar perlu tulis 3 nilai. 3 nilai. Jadi pelajar boleh tulis maksimum 5 ke 6 nilai tetapi markah diberikan untuk 3. Okey. 3 nilai. Alright. Okey, lepas tu pelajar perlu berikan apa saja yang dia dapat daripada soalan ni, apakah hujah-hujah yang boleh kita masukkan. For example, saya contohkan skema. Okey. Ini adalah nilai, contohnya ada nilai kepercayaan kepada Tuhan, baik hati, hemat tinggi, kasih sayang. Alright. Jadi ini nilai cadangan. Okey, dan ini merupakan huraian. Jadi pelajar boleh tulis huraian seperti contoh yang ini. Okey, jadi huraian tu ada kaitan dengan soalan, pelajar akan dapat markah. Jadi apa pun dekat sini pelajar perlu menulis. Kalau pelajar tak tulis, of course dia tidak akan dapat markah. Itu yang saya nak bagi tahu dengan pelajar, please write. Cuba fahamkan soalan dan cuba jawab. Because sangat penting. Sebab sini soalan ni merangkumi 10 markah. Banyak cikgu. Betul. Jadi sayang kalau pelajar tak jawab. Okey, ini merupakan bahagian C yang mana bahagian C pun sebab kita ada 3 bahagian, right? Okey, jadi bahagian C merupakan contoh soalan yang saya bagi sini yang mana walaupun dia bentuk macam soalan esei, tetapi dalam soalan yang ini dia akan bagi 2 soalan kecil. Jadi pelajar dekat bahagian sini dia ada 2 soalan besar yang mana dia A, B, A, B. Jadi A 10 markah, B 10 markah. Jadi pelajar untuk bahagian C dia kena jawab dia kena jawab 4 soalan esei yang mana 40 markah. Yang tadi yang bahagian B pelajar akan diberi pilihan 2, pelajar akan dipilih 1 sahaja. 10 markah. Jadi total semuanya akan ada 100 markah lah. Betul. Okey. Okey. Ini bahagian C. Sorry, sebelum saya nak habis ni. Dah habis cikgu? Belum. Okey, jadi soalan ni ada kaitan dengan gambar. Okey, ini adalah gambar yang mana saya nak bagi contoh tadi kan, contoh golongan gelandangan. For example, yang tiada ada rumah, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. They don't have a permanent tempat tinggal. Betul. Okey, jadi ada pihak-pihak NGO yang mana mereka memberikan bantuan dari segi makanan, especially contoh macam inilah. Okey, di mana sama ada waktu malam ke, wherever yang mereka nampak ada, they give food. Okey. Dan soalan dia, apakah perasaan anda setelah melihat gambar di atas? Okey, satu markah dekat situ dan jelaskan kebaikan. Jadi sini pelajar kena look at the keyword. Okey, jadi pada soalan A ni perasaan. Jadi pelajar kena tengok pada perasaan. And then jelaskan kebaikan. Ni kata kunci. Fahamkan betul-betul kehendak soalan. Jadi pelajar kena tulis kebaikan. Dia kena sedaraikan, dia kena tulis esei dari segi kebaikan dia lah. Okey, merangkumi 10 markah. Dan yang kedua, bincangkan pelbagai perlakuan peri kemanusiaan. Selain daripada yang ini, apa contoh perlakuan yang lain? Contoh saya ada bagi tadi kan, slide nombor 2, contoh-contoh perlakuan. Yang ada banyak tu kan? Banyak tadi kan? So mereka boleh gunakan contoh itu untuk membuat satu huraian. So dekat sini berdasarkan nilai-nilai universal, jadi pelajar boleh pilih nilai yang sesuai daripada 18 nilai moral. Okey, baik. Jadi cikgu terima kasih banyak-banyak. Cikgu, mungkin cikgu boleh bagi rumusan secara ringkas saja cikgu. Apa yang pelajar-pelajar ini semua harus orang kata kena buat cikgu untuk mendapatkan keputusan sebenar? Kena baik buat latihan ke, kena baik menulis ke atau macam mana cikgu? Okey, pelajar-pelajar ni untuk dapatkan keputusan yang cemerlang, pertama sekali mereka perlu
cintakan love moral, pendidikan moral. Itu yang penting, cikgu. Sangat penting. Mereka mesti cintakan pendidikan moral, mereka mesti rasa gembira untuk belajar pendidikan moral, dan mereka mesti faham isu-isu yang dibincangkan dalam setiap unit. Okey, jadi setiap unit mempunyai banyak isu dari segi global atau dari segi peringkat Malaysia, ada banyak isu yang berkaitan. Jadi mereka mesti faham, maknanya mereka kena tengok sikitlah TV, berita, baca surat khabar untuk mereka dapat lebih pengetahuan. Orang kata ambil tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Yes, mereka kena update themselves. Jadi soalan-soalan adalah berkaitan dengan isu-isu. Jadi mereka perlu tahu isu tersebut untuk lebih mahir menjawab. Baik. Cikgu, terima kasih banyak cikgu, dan kepada anda semua kita juga nak ucapkan terima kasih juga kepada pelajar-pelajar kita daripada SMK Jalan Reko Kajang Selangor. Saya doakan semua akan berjaya dengan apa yang nak jadi cita-cita juga dan juga keputusan nanti. Alright, kepada anda semua kalau ada salah dan silap saya mohon maaf. Kita jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Selamat sejahtera. Saya yang bernama Hari Krishna Malaki Andiapon, ayah kepada Manggesri. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar SPM tahun 2021. Semoga mendapat keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan. Salam sejahtera. Nama saya Vivian, ibu kepada Kristalina Scott. Saya ingin memberi kata semangat kepada anak-anak muda. Sentiasa berfikiran positif menuju ke arah mencapai kejayaan masing-masing. Sekian, terima kasih. Sejahtera semua, saya Puan Sarah, ibu kepada Dinishwari. Ingin mengucapkan selamat penduduki peperiksa SPM 2021. Kepada semua calon peperiksa, lakukan yang terbaik. Semoga berjaya. Terima kasih.